سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah saya nampak ramai yang sudah masuk di ruangan komen kita dan pastinya berada di ruangan Facebook inilah. Cuma yang komen ni biasalah ya. Kita panggil regular customer kita. Yang komen-komen ni kan regular customer panggil Biasalah jemaah-jemaah biasa yang suka komen, yang rajin kan, yang menaip kan. Ada yang suka duduk tengok je kan. Tapi di sini ada yang suka komen. Contoh kat sini Kak Rohaya kita, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakina Sabtu, tim MKS dan semua selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Rohaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada Kak dan berikan kemudahan dalam apa je yang ingin dilakukan. Kita ada Umi Salehah di situ. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat kuliah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Salehah. Dan tak lupa juga kita ada Liza Aziz. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Kak Aisyah juga ada dengan kita, Kak Zah kan, yang memberikan salam. Saya pun dah jawablah semua salam tu kan. Nak jawab satu-satu susah juga. Kak, siapa ni? Kak Mas, Kak Mas ada situ, "Selamat pagi Cik Doktor." Oh, main cat-cat. Kak Mas saya pakai purple, saya tahu Kak Mas suka colour purple. Lawa tak Kak Mas pakai purple? Lawa kan? Okey, kita ada, Cik Latifah kita kan, Ana Nur dan Cik Salimah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami pada pagi ini, sama ada yang komen, yang tidak komen kan. Alhamdulillah. Okey, saya tak nak buang masa kerana saya dah banyak kerja kan dan diselesaikan. Boleh kita, lihat komen daripada jemaah semuanya. Kita berada di muka surat yang keberapa pada pagi ini? Silakan letak di ruangan komen. Minggu lepas berhenti di mana? Hari ini akan sambung di muka surat yang keberapa? Muka surat berapa hari ini, Liza? Okey, Kak Zah, Liza sebut tu. Muka surat 269, Ustazah. Okey, Kak Zah pun sama, muka surat 269 dalam As-Sahihain. Cik Salimah 281. Okey. Sambungan muka surat 269. Cik Salimah terlajak muka surat ke apa Cik Salimah? Cik Salimah muka suratnya biasa sama kan dengan Ustazah? Kenapa hari ni macam terlajak ya? Terlajak, terlajak perahu boleh berundur. Woi, terlajak kata. Dah sudah, kau jangan merepek sikit. Okey, ini boleh keluarkan slide saya. Hari ini kita akan memulakan pengajian dari muka surat. Allah, saya pula lupa nak tukar muka surat kat situ. Dari muka surat 280. Minta maaf lah saya ni pun. Tadi cakap Cik Salimah kan? Itulah cakap Cik Salimah. Lepas tu kita pula, kita bukan terlajak, kita ni terdepan. Okey, jika sekiranya muslimah yang lain, okey, muslimah yang lain, lihat ya, kita silap slide saya silap di situ, minta maaf. Saya lupa nak tukar apa ni, muka surat tu. Saya main copy paste daripada yang lepas je. Baik, Cik Salimah muka surat 281. Tapi sebenarnya saya nak mulakan pengajian dari muka surat 280. Dan yang lain, yang lain ni muka surat 269, mereka ni berbeza kerana cetakannya berbeza. Okey. Jadi betul lah yang tadi Kak Zah kata, kita akan mula daripada perenggan dalam As-Sahihain. Jadi muslimah semuanya, mungkin ada yang baru mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Sila lihat muka surat 269, paragraf ataupun perenggan yang bermula daripada ayat dalam As-Sahihain. Dan jika sekiranya muka suratnya berbeza daripada 269 tu kan, boleh rujuk muka surat 280 dengan perenggan yang sama di situ. Okey, baik, kita mulakan pengajian kita di mana masih lagi berada pada poin kita yang I. Poin I ini adalah saya lihat sebagai poin yang terakhir untuk bab kita. Okey, nanti insya-Allah kita akan masuk pada bab yang berikutnya bertajuk Tauhid dan Syirik. Jadi di sini kita nak selesaikanlah perbincangannya. Mungkin saya ambil ini sebagai perbincangan yang terakhir kerana saya pun tak nak drag panjang-panjang perbincangan topik I ini. Di mana pada pagi ini kita akan menyentuh tentang dosa-dosa besar yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis baginda. Okey, baik. Dalam kitab As-Sahihain, Nabi SAW ada bersabda. Okey, apa sabda baginda sebagaimana yang terdapat di dalam kitab kita di sana? Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Dan saya yakin banyak kali saya dah nyatakan tentang hadis ini, banyak kali juga saya dah share, tak kira. Saya rasa di banyak masjid lah saya dah pernah sebutkan tentang hadis ini ketika kita mengupas ataupun ketika kita membincangkan tentang syirik besar. Jadi di sini Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Begini muslimah, kalau dalam mana-mana kitab menyebutkan dalam As-Sahihain, ini adalah istilah yang merujuk kepada dua kitab. Okey, As-Sahihain bermakna kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan juga kitab Sahih Imam Muslim.
Jadi di sini saya memetik lafaz daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Mahukah ku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Kita dah pernah bincangkan bahawa dosa besar ini adalah dosa yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala ampuni jika pelakunya mati dalam keadaan yang melakukan dosa besar. Tetapi kita jangan lupa, dosa besar ini dia pun ada level dia. Okey. Dosa besar, ada dosa besar yang paling besar. So di sini Nabi SAW menyenaraikan kepada kita, apakah dosa besar yang paling besar? Ada dosa besar tapi ada dosa besar yang paling besar. Baik, di kalangan para sahabat ketika mereka ditanya oleh Nabi SAW tentang persoalan ini, iaitu Nabi tanya tadi, hendakkah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang apakah dosa besar yang paling besar? Mereka pun berkata, "Qulna." Di situ, "Bala ya Rasulullah." Ya, wahai Rasulullah. Tentu, wahai Rasulullah. Beritahu kepada kami. Jadi, Nabi SAW pun bersabda di sini, yang pertama, faqala al-isyraku billah. Okay, pertama, ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wa uququl walidain. Okay, wa uququl walidain maknanya di situ ialah menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan dalam teks hadis yang saya muatkan, maaf dalam teks hadis yang saya muatkan ni di sini, berbeza dengan yang terdapat di dalam kitab. Okey, kalau di sini ada sedikit penambahan kisahnya bagaimana situasi keadaan Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini. Di situ dijelaskan bahawa wajalasa wa kana muttaki'an, dan Nabi SAW pada waktu itu dia duduk dari sebelumnya berbaring. Kemudian Nabi SAW pun melanjutkan hadis baginda ataupun sabda baginda dengan dosa besar yang paling besar yang ketiga di sini, iaitu Nabi kata apa? Ala wa qauluz zur. Dan ketahuilah bahawa juga ucapan dusta. Dalam kitab kita disebutkan wa syahadatuz zur. Okey, ada dua riwayat. Okey, ada dua riwayat. Ada pendapat, maaf, ada riwayat yang sebut qauluz zur. Ada yang sebut syahadatuz zur. Jadi kedua-duanya tidak menjadi isulah di sini, mana satu yang lebih sahih, mana satu yang lebih tepat. Kerana kedua-dua periwayatan adalah periwayatan yang kuat. Jadi ada yang ketika menyampaikan hadis ini kata Nabi sebut ucapan yang dusta sebagaimana hadis yang tertera di slide saya. Tapi kalau kita rujuk di dalam kitab menggunakan penyaksian palsu. Senang kata dua-dua adalah perkara bohong, betul tak? Kalau kita cakap dusta, kita cakap bohong. Kalau kita pergi court, okey, pergi court bukan beli barang elektronik ini pergi court untuk jadi saksi maksud saya. Kalau kita pergi court untuk jadi saksi, lalu kita jadi saksi palsu, itu juga disebut sebagai pembohongan. Jadi sebab tu saya lihat kedua-dua hadis ini nak tunjukkan bahawa tak kiralah dalam apa situasi, ketika kita nak bercakap, ketika kita nak menjadi saksi, ia mesti dalam keadaan yang benar dan jujur. Jika kita menggunakan ungkapan kata yang dusta, penyaksian yang palsu atau penyaksian yang dusta, ini bermakna kita melakukan perbuatan dosa besar. Dan di kalangan sahabat menceritakan tentang hadis ini, saya tak ambillah di belakangnya sebab nanti panjang di slide saya di situ, saya tak nak makan space lah. Jadi saya ceritakan di sini, Nabi SAW dikatakan Nabi menyebutkan tentang ala wa qauluz zur ini berulang-ulang kali. Sampai di kalangan para sahabat mengharapkan moga-moga Nabi ni diamlah kan. Kita dah faham lah, ya saksi palsu, ya. Tapi Nabi asyik ulang. Ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur. Nabi sebutkan begitu. Sampaikan mereka kata, kami berharap moga-moga Nabi SAW diamlah daripada ucapannya kerana diulang-ulang. Namun pengulangan demi pengulangan yang Nabi SAW sebutkan itu tadi ialah bagi menegaskan kepada kita ataupun bagi menekankan bahawa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar yang paling besar yang perlu kita jauhi. Jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi tiga ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis itu. Kita ada satu lagi hadis di sini Muslimah disebutkan di dalam kitab kita,
Uh, masih lagi hadis ini diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain. Okey, kalau lihat dalam nota kaki pun di situ dijelaskan kepada kita, As-Sahihain itu adalah kitab yang mana satu dan ada nombor hadisnya juga disertakan bersama dengan kita. Baik, tapi tak apa nanti boleh refer sendiri dalam nota kaki tersebut. Yang penting hadis ini. Tadi Nabi SAW menyebutkan tentang 3 dosa besar yang paling besar. Bila kita merujuk dalam riwayat ini, dalam riwayat yang ada dalam kitab kita dan juga dalam slide saya di sini, Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar menjauhi 7 dosa besar. Jadi apakah 7 dosa besar ini yang Nabi SAW sebutkan sebagai al-mubiqat? Okey, al-mubiqat. Apa maksud al-mubiqat? Di sini Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Ijtanibus sab'al mubiqat. Hendaklah kalian menjauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Bermakna, sesiapa yang buat dosa-dosa besar ini, 7 dosa besar ini, mereka memasukkan diri mereka ataupun mereka mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan. Jadi, para sahabat yang mendengar Nabi SAW, Nabi sebut, hendaklah kalian menjauhi 7 dosa besar. 7 dosa besar yang membinasakan. Di kalangan para sahabat curious lah, mereka nak tahu kan, maka dalam hadis ini dikatakan bahawa mereka pun bertanya kepada Nabi, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Jadi 7 dosa besar yang membinasakan itu apa wahai Rasulullah? Kita nampak di sini bagaimana di kalangan para sahabat bila Nabi SAW sebutkan satu statement, okey, satu perintah ataupun larangan, di kalangan para sahabat kalau mereka tidak clear ataupun mereka tak pasti apakah perkara itu, mereka akan tanya kepada Nabi SAW dengan lebih detail. Jadi inilah yang menyebabkan Nabi SAW pun memberikan jawapan dengan memperincikan satu persatu 7 dosa besar ini. So di sini kita lihat bila mereka bertanya kepada Nabi, apakah 7 dosa besar yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Nabi SAW pun menjawab, di sini hadisnya hampir kurang sama sebagaimana dalam kitab dan juga dalam bukulah, kerana di situ pun kalau rujuk tak pun nanti saya beritahu Di sini Nabi SAW kata pertama al-isyraku billah. Okey, pertama ialah mensyirikkan Allah. Kita nampak muslimah daripada hadis yang sebelumnya hinggalah kepada hadis yang kedua ini, syirik tetap diletakkan sebagai ranking yang pertama. Level yang pertama dalam kategori dosa besar. Bila Nabi sebutkan yang pertama, syirik kepada Allah. Ini kira memang dahsyat. Dosa besar yang paling besar. Okey. Sampaikan dalam hadis ini pun, bila Nabi kata 7 dosa besar yang membinasakan, Nabi tetap menyebutkan al-isyraku billah. Syirik kepada Allah sebagai yang pertama. Untuk menunjukkan kepada kita ini. Ini yang perlu kita jauhi sungguh-sungguh. Kerana ia amat dahsyat. Azabnya amat dahsyat. Balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Kemudian kita lihat yang kedua, Nabi sebut wasihru, iaitu perbuatan sihir. Ini dosa besar. Ingat sihir dosa besar. Sebab nanti kalau tak cakap banyak-banyak kali, dia tanya, "Habis yang ini boleh tak? Yang ini boleh tak?" Itu. Yang alhamdulillah kuliah dekat online. Kalau dekat ramai-ramai ni kan, "Ustazah ni macam mana mak saya ajar gini mak saya ajar gini kan. Dululah tiup-tiup jampi serapah." Jika jampi serapah itu muslimah, ianya mengandungi hal-hal seruan. Okey, sebab ada jampi serapah berbentuk doa. Namun doanya kepada siapa? Seruannya kepada siapa? Jika kepada Allah minta perkara yang baik-baik, itu memang doalah. Tapi jika jampi serapah itu mengandungi unsur-unsur sihir. Apa maksud saya unsur-unsur sihir? Ada unsur memuja jin, ada unsur menyeru kepada penjaga gunung, penjaga telaga, penjaga bukit, penjaga rumah, contoh kan. So di sini kita panggil ada unsur sihir. Kerana unsur sihir ini biasanya ianya memiliki puja ataupun
apa nak kata seruan kepada jin dan syaitan. Jadi kena hati-hati ya kalau ada orang yang mengajar kepada kita tentang apalah bentuk jampi serapah yang baca kalau nanti nak pergi interview baca ni terus hembus kat muka. Tak ada. Kita ni baca bismillah, duduk, jawab soalan, alhamdulillah. Dia begitu keadaannya ya. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kepada hal-hal yang uh, berpandukan kepada jin dan syaitan itu tadi yang menyebabkan kita buat perkara-perkara sihir. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga apa di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Nabi kata di sini ialah wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi, dan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah illa bil haqqi, melainkan dengan kebenaran ataupun melainkan dalam keadaan yang benar. Maksudnya di sini kita memang dilarang untuk membunuh. Perkara itu adalah haram. Kita tak boleh suka hati membunuh orang, ambil pisau aku geram dengan dia aku bunuh, tak boleh. Tetapi kalau di sini kata illa bil haqqi, bermakna dalam peperangan, ketika kita berlawan dengan musuh, di situ perlu kita ni bunuh kan, kerana dalam peperangan. Ataupun kita panggil sebagai hukum hudud ataupun qisas ni, di sana ada dengan bukti-buktinya lah yang memerlukan pelaksanaan hukum-hukum tersebut yang melibatkan kepada nyawa. Kan contoh rejam sampai mati kan bagi mereka yang bernikah kemudian berzina kan, di sana ada hukumnya rejam sampai mati. So kita nak kata tak boleh, agama kita larang untuk bunuh. Namun kalau sesebuah negara mengamalkan hukum jenayahnya tu sana kan dengan hukum Islam di sini, kita tak kata haramlah bagi mereka untuk menjalankan hukuman bunuh itu tadi, kerana ianya dilakukan bil haqqi, dengan kebenaran. Okay, ada sebabnya kenapa nyawa itu diambil. Ini maksudnya tapi kalau kita saja-saja nak bunuh, dengki dengan orang tu, tak suka dengan orang tu, nak bunuh. Ataupun kita baliklah pada sihir tu kan. Tak suka orang ni action sangat kan, aku sihirkan dia sampai mati. Busung, perut dia besar gitu kan. Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Apa bunyi tu? Maknanya perut dia naik, turun naik. Sebab saya pernah dulu ya, ada experience tengok lihat orang yang mana kena busung ya muslimah. Dahsyat, na'udzubillah min zalik lah. Allah jauhkan kita semua daripada perbuatan-perbuatan sihir yang manusia hantarkan ya. Memang kesian. Perut dia turun naik, nampak macam nak meletup dah. Boleh kalau meletup dia mati dah. Bagi saya tu seram kita lihat keadaan yang sedemikian. So di sini kalau itu berlaku bermakna kita mengambil nyawa orang tu kan dalam keadaan yang tidak benar. Kerana kita sakit hati, kita benci, kita khianat contohnya. Inilah yang diharamkan ya ketika kita nak mengambil nyawa orang tu tadi. Baik, seterusnya kita ada yang keempat di sini tadi 1, 2, 3, 4. Makan harta anak yatim. Wa aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Dan yang kelima, wa aklu riba. Makan riba. Yang keempat, wa tawalli. Maaf, yang keenam, tawalli yaumaz zahfi. Maknanya lari daripada medan peperangan. Ini bagi saya dia konteksnya biasanya lebih cenderunglah pada zaman Nabi SAW lah, kerana daripada waktu itu ramai yang lari dalam medan peperangan kan, kerana takut, kerana munafik, itu pun ada juga. Baik, seterusnya yang ketujuh di sini Nabi SAW bersabda wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kalau dalam slide saya dia terbalik sikitlah ya. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Tak apa, tak jadi masalah. Macam tadi dah juga kan yang pada hadis yang pertama tadi dia berlaku lafaz-lafaz yang berbeza dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang pentingnya yang ketujuh ini dosa besar ialah apabila kita menuduh wanita muslimah yang beriman kepada Allah, wanita yang baik-baik ini sebagai wanita yang berzina. Wanita yang melakukan hal-hal yang sumbanglah. So di sini tak boleh kita kalau tak ada bukti, tak boleh kita nak kata kau tengok perempuan tu tak baik kan, tak boleh begitu. Kita tak ada bukti, kita tak nampak apa-apa, tak boleh kita mengeluarkan tuduhan-tuduhan ataupun statement-statement yang mencemarkan maruah dirinya sebagai seorang wanita yang baik-baik. Jadi kalaupun kita kata kita dengar-dengar ada orang post itu, ada orang kata ini,
diam dulu. Kita tak tahu kisah yang sebenar. Diam lebih baik kan kalau kita tak tahu apa-apa kerana ia bimbang. Nanti jadi fitnah, jadi tuduh menuduh padahal dia adalah seorang wanita yang salihah, yang mukminah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah ya 7 dosa besar yang membinasakan jika sekiranya seseorang terlibat dalam ketujuh-tujuh perbuatan dosa ini. Dalam kitab kita juga di sini Muslimah ada menyebutkan dengan dalil yang ketiga, okey, riwayat yang ketiga tidak dinyatakan kepada kita dengan teks dalam bahasa Arabnya. Jadi di sini saya datangkan teks bahasa Arab. Dalam kitab cuma disebutkan dengan dengan terjemahannya sahaja ya. Baik, di sini ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki yang bertanya dengan satu soalan, iaitu dia tanya kepada Nabi, "Ayyu zanbi akbaru indallah?" Dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Okey, maknanya kita masih lagi bincangkan tentang dosa besar. Jadi, Nabi kata kepada lelaki ini, qala an tad'uwa lillahi niddan. Okey, an tad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ataupun ada dalam riwayat lain kata an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Maknanya ialah kamu jadikan tandingan bagi Allah padahal dia yang menciptamu. Faham tak maksud tandingan di sini? Niddan. Niddan ini dia sama makna dengan syirik. Okey, riwayat yang pertama tadi tentang dosa besar yang paling besar, Nabi kata tadi kan, al-isyraku billah. Okay, syirik kepada Allah. Kita masuk tadi kepada 7 dosa besar yang membinasakan. Pertama juga Nabi kata apa? Al-isyraku billah. Masuk kepada riwayat yang ketiga di sini, datang seorang lelaki. Dia tanya kepada Nabi, apakah dosa besar di sisi Allah Subhanahu, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Masih lagi Nabi memberikan jawapan yang sama namun dengan ungkapan kata yang berbeza. Nabi kata apa? Antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal dia yang menciptakan kamu. Maknanya kita buat sesuatu yang sama ataupun kita adakan sesuatu, kita berdoa kepada sesuatu ataupun kita jadikan sesuatu yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh begini Muslimah, kita nampak pokok ini besar, oh kita rasa oh ini boleh kabulkan doa aku. Kita doa pada tempat itu. Bermakna kita letakkan posisi pokok itu, status pokok itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mengabulkan doa. Okey, ini maksudnya bila kita menjadikan tandingan untuk Allah itu sedangkan Nabi kata wa huwa khalaqaka. Yang ciptakan kita siapa? Pokok ke Allah? Kan? Nampak tak? Yang ciptakan kita siapa? Pokok ke Allah? Of course Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kita. Tapi yang pergi sembah pokok tu kenapa? Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Engkau menjadikan Allah ataupun engkau berdoa kan kepada selain Allah yang kau jadikan ia dengan tandingan sedangkan kau tahu Allah itu yang ciptakan engkau. Kita tahu sekarang ni Muslimah, Allah yang ciptakan kita. Tapi kenapa kita tak nak berdoa kepada Allah? Kenapa kita masih lagi minta kepada bomoh? Bukan kita masih lagi lah, kenapa ada orang kenapa ada orang minta kepada bomoh? Marah masih lagi nanti kan kita tak minta bomoh, cakap kita minta bomoh Kenapa ada orang boleh minta kepada bomoh? Minta pertolongan bomoh. Kenapa ada orang percaya kepada tangkal? Kenapa ada orang percaya kepada jampi serapa yang memuja jin dan syaitan? Sedangkan kita tahu bukan jin dan syaitan tu yang ciptakan kita. Bukan bomoh tu yang ciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita dan yang menentukan qada dan qadar kita. Tetapi inilah yang berlaku jika seseorang itu dia sampai pada tahap berdoa kepada makhluk, meminta kepada makhluk kan dan melihat makhluk lain lebih besar, lebih agung, lebih hebat dari Allah. Inilah perbuatan dosa besar yang paling besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Lalu lelaki ini dia tanya lagi kepada Nabi. Nabi dah berikan kepada dia dengan satu jawapan tadi kan? Tapi dia tak puas hati. Dia kata mesti dosa besar tu bukan satu. Mesti dosa besar ni ada banyak lagi. Dan dia tanya lagi kepada Nabi, qala thumma ai? Wahai Rasulullah, dia kata kemudian apa? Setelah syirikkan kepada Allah itu tadi,
ada tak dosa lain, dosa besar yang lain? Kemudian apa? Lalu Nabi kata apa? Thumma an taqtula waladaka khasyata ayyat'ama ma'aka. Nabi kata kepada lelaki ini, engkau membunuh anakmu bimbang dia makan bersamamu. Faham tak apa maknanya? Engkau bunuh anak engkau kerana engkau bimbang dia makan bersama dengan engkau. Maknanya kita bunuh anak kita sebab kita takut anak ni nanti buat rezeki kita tak banyak kan. Nanti kita nak makan ni, dia pun nak makan ni, betul tak? Kita kadang-kadang jadi mak ayah, kita terpaksa ikat perut sebab kita fikirkan tekak anak kita, betul tak? Kita nak makan, oh budak ni nak minta McDonald lah, nak minta KFC lah, apa mahal tu. Kita dalam hati kita, ini kalau beli nasi sebungkus ni boleh makan ni 2 orang. Kan kenyang juga ni. Setakat makan burger ni dah harga nak dekat berapa dolar ni kan. Dalam hal mungkin ada orang fikir, budak ni kan sibuk je. Dia fikir sedemikian. Dan merasakan bahawa kehadiran seorang anak akan menyebabkan sempit rezekinya. Itulah yang menyebabkan dia menggugurkan anaknya, dia bunuh anaknya, dan ini konteks pada zaman Nabi SAW lah dulu pada zaman jahiliah, di mana mereka ni bimbang anak-anak boleh menyebabkan kepada kefakiran. Lalu bila dah lahir anak itu, mereka akan bunuh. Kebiasaannya anak perempuan akan bunuh hidup-hidup. Mereka akan mereka akan ada juga dalam riwayat yang menyebutkan anak lelaki juga turut menghadapi masalah yang sama. Kerana isu mereka takutlah anak ini, kehadiran anak akan menyebabkan rezeki mereka menjadi sempit. Lalu mereka bunuh anak mereka. Jadi ini Nabi ingatkan, kalau itu yang kita buat, kita tak nak nanti ada anak susah kan, tak apalah. Bila pregnantnya gugurkan. Okay, tanpa ada mungkin bukan sebab dia sakit tau. Kalau kita sakit, ada masalah kesihatan, kalau kita gugurkan bayi itu tak ada masalah. Okay, di situ ada fatwa-fatwanya telah dikeluarkan. Tetapi kalau kerana sebabnya takut nanti rezeki sempit kan, ini saya sebut tentang yang halal pernikahan yang halal. Kerana saya tak nafikan ada juga yang berlaku begitu, yang dah kahwin tapi kemudian kerana tak nak anak, lalu mereka pun gugurkan kandungan mereka tu. Jadi di sini kita lihat kalau dalam situasi sedemikian kita tak naklah ada anak, nanti susah nak beli pampers dia, susu setiap bulan ke apa kan, banyak duit nak keluar kan. Tak nak nanti bukan miskin, nanti tak boleh nak pergi holiday, nak bawa budak-budak, leceh ke apa ni semua, ya Allah sakit kepala. Buang anak tu. Kalau begitu keadaannya, inilah kita panggil sebagai dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian di sini laki ni tanya lagi kepada Nabi. Dia tanya lagi kepada Nabi. Qala thumma ay. Kemudian, okey, pertama Nabi kata syirikkan Allah. Kedua Nabi sebutkan tentang membunuh anak kerana takut rezeki sempit. Dan yang ketiga, dia kata, lagi apa wahai Rasulullah? Nabi pun kata kepada dia. Thumma an tuzaniya bihalilati jarika. Kemudian engkau berzina dengan isteri jiranmu. Okey, ini pun na'udzubillah. Engkau berzina dengan isteri jiranmu. Maka bukan kita kata kalau berzina dengan wanita lain tu tak dosa besar. Bukan gitu kan. Oh kalau dengan isteri jiran je Nabi kata berdosa besar. Tak. Besar. Tetapi kalau berzina dengan isteri jiran lagi besar tahap dosanya. Okey. Berzina dengan mana-mana wanita. Okey. Ia merupakan, kalau saya sebut zina maknanya kita tahulah ya, yang tak halal untuk kita. Berzina dengan mana-mana wanita, hukumnya dosa besar. Tetapi kalau berzina dengan isteri jiran kamu, dosanya lebih besar daripada berzina dengan mana-mana wanita yang lain itu. Ini tingkatan dosa tu tadi. Okey muslimah, 3 yang Nabi SAW sebutkan. Baik, dalam kitab kita di sini, kemudian dikatakan sesudah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat. Bila Nabi SAW memberikan 3 jawapan ini kepada lelaki tersebut, maka fa'anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha. Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat yang membenarkan tentang masalah ini. Maknanya yang membenarkan jawapan yang Nabi SAW berikan. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat 68, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan mereka, iaitu ini Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tentang ibadur rahman. Ya, muslimah boleh nanti rujuk pada surah Al-Furqan yang bermula daripada ayat 63. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ciri-ciri hamba Allah yang Allah sayang, yang disebut sebagai ibadur rahman.
Sebut ibadur rahman, ingat anak saudara saya Haris ya. Nama anak saudara saya tu Haris tu, panggil Haris tapi namanya belakang tu ada ibadur rahman. Jadi ibadur rahman ini Allah sebutkan dia memiliki beberapa ciri. Jadi antara cirinya Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 68, orang yang menjadi hamba Allah yang Allah sayang, yang dekat dengan Allah, siapakah mereka? Allah sebutkan di sini, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyeru kepada Tuhan selain menyembah Allah. Okey, wala taqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqqi, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan selain kerana alasan yang benar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Okey, dia selari dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Pertama, bila lelaki itu tadi tanya kepada Nabi, apakah dosa besar apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama Nabi kata tentang engkau tidak menjadikan untuk Allah tandingan sedangkan Allah itu menciptakan engkau. Bermakna orang ini adalah orang yang tidak berdoa ataupun menyeru kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah. Okay? La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang kedua tadi Nabi kata kepada lelaki itu, engkau tidak membunuh anak engkau kerana takut dia makan bersama dengan engkau. Ia selari dengan firman Allah yang kedua di situ, wala yaqtuluna an-nafsallati allati harramallahu illa bil haqqi, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Allah haramkan kita bunuh anak kita. Okey, illa bil haqqi, melainkan kerana ada alasan yang benar. Kemudian yang ketiga tadi Nabi sebutkan kepada lelaki itu, engkau tidak berzina dengan isteri jiran engkau. Di sini Allah sebutkan secara umum, wala yaznun, dan tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, tapi Allah berikan ancaman di sini. Siapa yang dia buat semua itu, maka dia akan memperoleh dosa. Yalqa athama. Okay, dia akan memperoleh dosa. Memperoleh dosa di sini, kalau kita rujuk dalam pentafsiran dalam kitab uh, Al-Quran Al-Azim, okay, oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Kalau menurut kepada riwayat Abdullah ibn Amr, dia kata yang dimaksudkan dengan athama ya, perkataan yang terakhir sekali pada ayat Al-Quran ini, yalqa athama itu tadi, bermakna ialah lembah yang berada di neraka. Boleh kita fahami bahawa kalau sesiapa yang buat tiga perkara itu tadi, mensyirikkan Allah, membunuh nyawa, berzina, okay, tiga perkara dosa besar ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan dia dalam neraka Jahannam. Ada juga dalam pendapat Ikrimah, masih lagi selari dengan pendapat Abdullah ibn Amr, yang mana dia kata yang dimaksudkan dengan athama adalah lembah-lembah di neraka yang dijadikan tempat penyiksaan bagi orang-orang yang berbuat zina. Okey, ada juga. Okey, itu adalah pendapat daripada Ikrimah. Dan dikatakan bahawa hal ini diriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Namun di sana kita ada pendapat lain daripada As-Suddi. Okay, Imam As-Suddi berkata, lafaz athama, okay, athama itu tadi adalah balasan berupa seksa. Dan Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia kata apa? Pentafsiran yang terakhir, iaitu balasan pada dosa itu tadi, seksaan tadi, adalah lebih dekat dengan konteks ayat ini. Jadi sebab itu di sini kita menterjemahkan ia dengan memperoleh dosa, atau dengan kata lain, siapa yang buat dosa besar tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada lelaki itu tadi, kan? Maka orang yang begini, mereka akan ditimpakan dengan siksaan azab yang pedih. Atau dengan kata lain, Allah masukkan mereka dalam neraka Jahannam. Baik. Kita lihat di sini muslimah. Ada perbincangan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya tentang perbezaan pendapat tentang dosa besar. Adakah dosa besar ini ia terbatas pada bilangan ataupun tidak? Tadi kan kita lihat ada 7, kemudian Nabi sebutkan di awal ada 3, di sini tambah lagi 3. Jadi bagaimana? Adakah dosa besar ini dia memiliki bilangan-bilangan tertentu? Contohnya 7 saja ataupun lebih daripada itu?
mungkin kalau kita dah combine semua kan dia lebih daripada 7, 7, 8, 9, 10 yang tak kira lagi yang mana dah disebut 2 kali. Betul tak? Maka di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata dalam hal ini ada 2 pendapat. Okey, kita ada 2 pendapat di mana uh, pendapat yang pertama mengatakan bahawa ianya terbatas pada bilangan tertentu. Pendapat yang pertama. Okey, adakah dosa besar terbatas pada bilangan tertentu? Jawapannya ada 2. Pendapat pertama kata apa? Terbatas pada bilangan tertentu. Pendapat kedua kata tidak terbatas. Jadi bagaimana mereka discuss tentang dua-dua pendapat ini, kita lihat di sana. Orang yang mengatakan, maknanya pendapat yang mengatakan dosa besar terbatas pada bilangan tertentu berbeza dalam jumlahnya. Okey, ada perbezaan jumlah. Kita lihat di sini. Kalau menurut kepada Abdullah ibn Mas'ud, dia kata dosa besar itu ada 4. Cuma dia tak beritahulah ya apa 4-nya. Mungkin berbalik kepada hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, kalau menurut kepada pendapat Abdullah ibn Umar, dia kata apa? Dosa besar itu ada 7. Bagi saya yang 7 ini dia selari dengan apa yang Nabi sebutkan, ijtanibus sab'al mubiqat. Yang jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Kalau kita rujuk kepada pendapat Abdullah ibn Amr bin al-As di sini kan, ini anak kepada Amr bin al-As, dia kata apa? Dosa besar itu ada 9. Bahkan ada juga pendapat lain yang mengatakan bilangan dosa besar itu ada 11 dan ada juga memberikan pendapat ianya hingga mencecah kepada 70 jenis dosa besar. Baik. Jadi di sini ada juga pendapat daripada Abu Talib Al-Makki di mana beliau mengatakan bahawa aku mengumpulkan perkara ini dari perkataan para sahabat, kemudian aku mendapatkan, okey, jadi Abu Talib Al-Makki dia kumpulkan tentang perbincangan dosa-dosa besar ini dalam riwayat-riwayat, maka dia kata dia dapati di kalangan para sahabat mereka ni sebut tentang dosa-dosa besar ini dan dia letakkan pada tempat-tempat. Okey, contoh begini. Dia kata pada hati, kalau dosa besar yang berkaitan dengan hati ada 4. Okey, pertama dia kata syirik, terusan melakukan kemaksiatan, berputus asa dari rahmat Allah, rasa aman dari makar Allah. Jadi dia berikan begitu. Dia bahagikan dengan 4. Maknanya kalau berkaitan dosa besar yang berkaitan dengan hati kita ada 4. Kita syirikkan Allah. Kenapa dia letak pada hati? Kerana ia berkaitan dengan akidah, kepercayaan kita. Okey, terus menerus melakukan maksiat. Kita yakin dosa ini tak ada apa-apa. Dia berkaitan dengan hati kita. That's why kita buat. Hati cekal lah buat kan. Tak apalah. Apa. Tak kisah pun. Tak load pun. Tak ada apa pun kita buat dosa ni. Tak ada azab pun. Okey je. Bahagia je aku walaupun buat dosa. Dia berkaitan dengan hati. Keyakinan dia begitu. Sebab tu dia masukkan pada bahagian hatinya. Berputus asa dari rahmat Allah. Dah kecewa dengan Allah, disappointed, down, dah tak tahu dah rasa macam diri dia tak ada Tuhan macam gitu kan. Hati dia lemah, okey, berputus asa dari rahmat Allah. Ni dosa besar berkaitan dengan hati kita. Kemudian rasa aman dari makar Allah. Ini berkaitan dengan terus-menerus melakukan kemaksiatan tadilah. Rasa aman. Dia rasa tak ada apa-apa. Makar tu maksudnya azab boleh saya sebutkan begitu. Azab Allah, apa lagi? Okeylah, apa-apalah yang boleh kita faham. Rasa-aman dari makar Allah. Kita ada 4. Ada 4 perkara ini yang menjadi dosa besar untuk hati. Abu Talib Al-Makki juga dia kata begini, kalau ia dosa besar yang berkaitan dengan lisan kita, ada 4. Iaitu bila kita melakukan kesaksian palsu. Ini tadi ada kan dalam hadisnya? Okey. Kesaksian palsu. Kemudian tuduhan zina. Ini juga ada tadi, ada hadisnya yang tadi kita dah baca, di mana Nabi kata antara 7 dosa besar yang membawa kepada kebinasaan, qazful muhsanat, bila seseorang itu dia menuduh wanita beriman yang baik-baik sebagai wanita yang melakukan zina. Okey. Kemudian yang ketiga, sumpah palsu. Tadi saksi palsu, ini sumpah palsu. Kemudian sihir. Kenapa sihir ni tak masuk pada hati? Kenapa ia masuk pada lisan pula? Boleh terfikir kan? Okey. Sihir ini biasanya ia membabitkan kepada ucapan seru menyeru, berdoa.
Sebab tu masuk pada lisan. Sihir tu bila kita nak buat sihir, dia tak hanya pada pergerakan tau muslimah. Okey? Kita kata gini, gini, berlakulah sihir, tak. Biasanya sihir ini bila kita buat, dia akan ada ucapan yang kita keluarkan. Seruan. Sebab tu ia berkaitan dengan lidah kita. Kita seru, kan, kita puja, kita keluarkan ayat-ayat jampi serapah, okey, yang mengagungkan, yang meluahkan apa yang kita hendak. Ini sihir. That's why diletakkan sihir ini pada kategori lisan. Dosa besar pada kategori lisan. Okay, ada 4. Kalau perut pula, okay, Abu Talib Al-Makki dia kata ada 3. Iaitu bila kita minum arak, maaf lupa nak letak, bukan lupa, tak letak dash kat situ minum arak, makan harta anak yatim dan makan riba. Jika dosa besar itu berkaitan dengan kemaluan, ada 2 pula, iaitu zina, okay, perbuatan zina dan melakukan homoseksual. Jika berkaitan dengan tangan, ada 2, iaitu bila seseorang dia membunuh dan dia mencuri. Kalau tentang kaki kita, ada 1, Abu Talib Al-Makki kata apa? Melarikan diri dari medan perang. Ini ada dalam hadisnya. Bagi saya kesemua inilah ada dalam hadis Nabi SAW itu tadi. Dan kalau berkaitan dengan seluruh badan kita daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki ini yang melibatkan semua perkara, 1, menderhaka kepada ibu bapa. Jadi di sinilah dia membahagikan tentang apa dosa-dosa besar tadi berkaitan dengan anggota tubuh badan seseorang manusia. Hati, lisan, perut, kemaluan, tangan, kaki dan seluruh badan kita dengan perincian-perincian yang begitu. Okey, daripada tadi tentang yang ini terbatas pada bilangan tertentu dan juga pendapat Abu Talib Al-Makki, ini semua adalah perbincangan yang mewakili pendapat pertama yang mana tadi mereka kata apa? Dosa besar itu ia terbatas pada bilangan. Tapi bagaimana pula penyerangan pada pendapat yang kedua? Okey, pendapat yang kedua tadi yang dikata apa? Dosa tidak membatasi, tidak dibatasi dengan bilangan. Okey, so di sini saya ambil 2 pendapat yang terdapat dalam kitab kita. Kalau lihat setelah pendapat Abu Talib Al-Makki di situ disebutkan kepada kita dengan beberapa pendapat. Tapi saya ambil 2 pendapat ini sahaja, iaitu dia kata adapun orang yang tidak membatasi dosa besar dengan bilangan tertentu. Sebahagian mereka berkata setiap perkara yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran adalah dosa besar. Sedangkan setiap perkara yang dilarang oleh Rasulullah adalah dosa kecil. Ini pendapat yang pertama. Untuk pendapat yang kedua, pendapat saya. Okey, tidak membatasi bilangan, tidak membatasi dengan bilangan dosa besar itu. Pendapat yang pertama dia kata apa? Kalau setiap perkara larangan yang Allah sebut dalam Al-Quran itu kita panggil ia sebagai dosa besar. Dan sedangkan setiap perkara yang dilarang oleh Rasulullah adalah dosa kecil. Saya tak bersetuju dengan pendapat ini. Okey, saya tak bersetuju dengan pendapat ini. Sebab apa? Banyak tadi kita bincangkan tentang dosa-dosa besar yang Nabi sebutkan dalam hadis Nabi. Kalau kita berpegang dengan pendapat ini, kita akan dapati bahawa ia kontradik lah kan. Kerana soalan-soalan yang diajukan kepada Nabi, apakah dosa besar yang paling besar di sisi Allah? Kemudian datang pendapat ini kata yang Nabi sebut dosa kecil. Tak kena. Okey, tak kena. Sebab itu saya datangkan dengan pendapat yang kedua. Di mana bagi saya pendapat ini lebih tepat, lebih sahih lah nak dibandingkan dengan pendapat yang pertama itu tadi. Di mana dia kata, segolongan orang berkata, setiap larangan yang diiringi ancaman berupa laknat, kemurkaan Allah atau hukuman adalah dosa besar. Sementara, jika larangan tidak diiringi oleh hal-hal tersebut, maka itulah dosa kecil. Okay. Jadi ada dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala iringi ia dengan ancaman api neraka, dengan laknat Allah yang Nabi sebutkan dengan ancaman hukuman, siksaan, azab. Ini semua kita panggil ia sebagai dosa besar. Tetapi jika tidak, larangan itu hanya sekadar larangan begitu saja, buat dapat dosa, tapi dosanya adalah dosa kecil. So kita fahamlah, kita ambil pendapat yang kedua di sini sebagai pegangan kita untuk kita lihat
bagaimana, apakah dosa besar, apakah dosa kecil, ataupun untuk kita bezakan antara dosa besar dan dosa kecil. Dan di situ bawah ini ada lagi lah pendapat-pendapat yang dijelaskan ni sampailah kepada muka surat yang terakhir dalam bab ini yang menjelaskan tentang perbezaan antara dosa besar dan dosa kecil. Ada yang kata setiap perkara yang menyebabkan pelakunya terkena dengan hukuman hudud di dunia atau ancaman di akhirat termasuk dosa besar, sedangkan jika tidak terdapat hal tersebut maka termasuk dosa kecil lah. Ini pun saya tak berapa setujulah kerana ada dosa besar yang Nabi SAW sebutkan ianya tidak dikenakan dengan hukuman hudud. Betul tak? Okey. Kita dah macam tak. Kalau siapa yang ikuti pengajian di Masjid Yusof Ishak tentang namimah, tentang buang air kecil tu kan, kita lihat Nabi SAW menyebutkan kedua-dua dosa itu menyebabkan terkena azab kubur. Jadi adakah kita nak kata itu dosa kecil? Sedangkan adanya ancaman. Kita tak kata orang yang namimah, iaitu namimah ni batu api, dia tu dikenakan dengan hukuman hudud. Tak kena pula kan. Tapi Nabi SAW kata apa? Orang ini dikenakan dengan azab kubur. Jelas menunjukkan kepada kita bahawa itu adalah dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Bila dia menjadi batu api. Kan? Ataupun dia riba, mengumpat dan sebagainya. Walaupun tak dikenakan dengan hukuman hudud. Sebab tu saya lihat di sini, uh, pendapat yang kedua itu lebih sesuai dalam perbincangan para ulama ketika menyebutkan tentang perbezaan antara dosa besar dan dosa kecil. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman pada perbincangan itu tadi. Saya tahu ringkas saja perbincangan pagi ini. Simple, ringkas, simple. Namun yang penting kita faham apa yang telah dibincangkan dalam setiap hadis itu tadi dan juga perincian yang diberikan tentang batasan dosa besar yang dimuatkan dalam hadis Nabi SAW. Bagi saya perincian daripada Abu Talib Al-Makki itu tadi, Abu Talib Al-Makki itu tadi adalah satu perincian yang agak menarik kerana dia membahagikan kepada anggota-anggota tu apa yang dia dapat tu ialah daripada hadis-hadis Nabi SAW. Bukan dia suka-suka disusunkan pada hati ada 4, pada lidah ada 4 tu kan. Bukan suka-suka dia susun, tetapi dia susun mengikut kepada apa yang Nabi SAW sampaikan dalam ketiga-tiga hadis yang telah kita bincangkan pada pagi ini. 3 ke 4? 3. 1, 2, 3. 3 hadis yang dah kita bawakan pada pagi ini. Okey, itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa, kekuatan. Terima kasih Kak Rohaya di situ memberikan ucapannya kepada saya. Terima kasih juga kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa agar kita dapat bertemu pada sesi yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.